Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Kuli kena habis-habisan kali ini, kena pukulan padu maut. Kali ini apabila Kuli cuba menemplak, cuba mengkritik Anwar Ibrahim dan mengarah Anwar Ibrahim untuk bertanggungjawab atas titah edendum Najib, ini jawapan netizen atau ini jawapan daripada orang yang ada di sekitar yang ada di Malaysia. Pesan untuk Kuli, kalau gigi taring sudah tiada, jangan sengih tunjuk gusi, kata Muhammad Syuti Omar daripada Harapan Daily. Saya tulis watikah ini buat Tunku Razali Hamzah ataupun Kuli yang meminta Anwar Ibrahim bertanggungjawab terhadap penyembunyian titah edendum yang baginya penyembunyian itu disebabkan Najib Razak masih di dalam penjara. Tindakan Anwar itu juga disifatkan Kuli Tengku Razali sebagai penderhakaan kepada Yang di-Pertuan Agong kerana Anwar sebagai Perdana Menteri terikat dengan taat setia kepada Raja. Dalam juzu ini, dari sisi mana Anwar tidak patuh dan taat? Bukankah titah edendum itu sebagai tambahan? Apakah kita tidak faham dengan perkataan atau maksud tambahan? Tambahan bermaksud ia muncul kemudian ataupun sampingan daripada induk yang perlu dimengerti kenapa edendum. Tengku Razali Hamzah menuntut keadilan kepada Najib Razak tetapi membutakan mata kepada ribuan banduan lain yang menjeruk dan buruk dalam penjara. Kenapa mudah sahaja untuk memahami kesungguhan Razali itu kerana Najib adalah seketurunan dengannya bangsawan. Lumrah dalam hidup ini, enggang akan sama enggang, pipit sama pipit. Tengku Razali sebagai bangsawan amat memahami akan kesengsaraan hidup dalam penjara dan sangat memahami betapa senang dan bahagianya hidup di alam bangsawan. Maka jangan buat jenayah dan ketahuilah kesengsaraan di akhirat lebih teruk lagi. Jadi, kalau Tengku Razali membela penyangak, pencuri dan perompak, pinjam istilah Mahathir itu, tidaklah hairan. Sehubungan itu, Tengku Razali berkata, Anwar bertanggungjawab atas kejadian itu dan disifatkan sebagai satu penderhakaan. Besar natijah yang diungkapkan oleh bekas ahli parlimen Gua Musang itu. Soal bertanggungjawab ini, sebelum kita minta seseorang bertanggungjawab mengikut konotasi kita tentang kesalahan seseorang, baiklah kita pulangkan ke dalam diri kita melihat sejauh mana pula accountability kita sendiri. Apakah Tengku Razali Hamzah pernah meminta maaf kepada dirinya sendiri dan seluruh orang Melayu dalam negara ini atas kesalahan besar dilakukan olehnya suatu masa dahulu? Bukankah sejarah telah mengabsahkan perpecahan orang Melayu selama ini bermula dari tahun 1987, bila mana Tengku terburu nafsu inginkan jawatan Perdana Menteri dengan menentang Mahathir merebut jawatan Presiden UMNO. Gara-gara itu UMNO berpecah dua, menjadi pasukan A dan pasukan B. Bermula dari situlah politik Melayu UMNO tidak stabil, membawa kepada perpecahan seterusnya tahun 1998, kemudian berpecah lagi sekali tahun 2018. Kemuncak kemalangan UMNO apabila ia kehilangan kuasa. Peristiwa dan sejarah ini tidak boleh ditolak dan dilupakan oleh Tengku Razali Hamzah. Beliau juga kena bertanggungjawab. Apologetiknya dengan membawa semangat 46 pulang ke pangkuan UMNO tidak menyembuhkan luka dan menyedihkan orang Melayu itu. Dan kesediaan Tengku Razali untuk berpaut semula kepada Mahathir bukanlah kerana untuk menyatu padukan Melayu, tetapi kerana jawatan. Dia dijanjikan jawatan oleh Mahathir. Maka apabila Tengku cuba menyalahkan Anwar dalam kes edendum, ia seperti kerja tikus yang ingin membaiki labu.
atau si jalak berkokok, ekor bergelembung tahi. Nasihat saya kepada Tengku Razali Hamzah, setelah gigi dan taring sudah tiada, usahlah tersengeh-sengeh menunjukkan gusi. Huduh sangat, kata penulis ini. Saudara-saudara sekalian, apapun komen Anda dan komen dan juga tulisan Anda untuk isu kali ini. Pesan untuk kuli, kalau gigi taring sudah tiada, jangan sengeh tunjuk gusi, kata Muhammad Sayuti Omar. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau betul Perikatan Nasional adalah anak jantan, kalau betul Perikatan Nasional betul-betul nak memerintah negara, kalau betul-betul Perikatan Nasional pembangkang ada hati nak memerintah negara, kalau betul Perikatan Nasional betul-betul ada penyokong dan sudah ada cukup nombornya untuk memerintah negara ini, inilah saranan yang terbaik laporan dari Malaysia kini. Akhirnya Hasan Abdul Karim mencabar Perikatan Nasional supaya buat undi usul tak percaya di Parlimen kalau Anwar tak layak jadi Perdana Menteri. Ada berani? Wah, itulah sebabnya ada netizen di ruangan komen menyatakan, kalau ada telur, cepatlah usulkan undi tak percaya. Kita nak lihat siapa yang kena malu, siapa yang kena hempap mukanya dengan tai lembu, malunya bukan alang-alang kerana kalah pula usul tak percaya. Itu kata Hasan Abdul Karim mencabar Perikatan Nasional jika Anwar tak layak jadi Perdana Menteri, kemukakan usul tak percaya. Saya ni sebenarnya saya minat dengan Hasan Abdul Karim sebab dia bukan kaki ampu, bukan tukang kipas dan jarang sekali beliau ini kelihatan memihak kepada sesiapa. Beliau apabila beliau menegur, menemplak maupun menyindir, siapapun dia kenakan saja, termasuk presiden, PKR sendiri, termasuk PKR sendiri, termasuk Kerajaan Perpaduan. Anda boleh lihat banyak kali juga Hasan Abdul Karim menentang arus. Itu sebabnya bila dia bercakap melawan Perikatan Nasional pula, faktanya luar biasa. Jadi, beranikah Perikatan Nasional? Pada pendapat Anda sebelum kita teruskan laporan berita hari ini, Anda tulis dulu ruangan komen. Beranikah Muhyiddin Yassin selaku pengerusi Perikatan Nasional membawa usul undi tak percaya di Parlimen? Beranikah PAS yang selama ini kuat sangat bersuara kononnya dialah paling hero, dialah paling layak dan dialah sebenarnya yang boleh menjadi Perdana Menteri dan sebagainya, beranikah mereka kemukakan usul undi tak percaya di Parlimen? Itu soalan pertama. Beranikah Muhyiddin, PAS, Perikatan Nasional Bersatu membawa usul tak percaya di Parlimen? Soalan kedua, kalau sudah berani bawa pula, agak-agak boleh menangkah Perikatan Nasional dalam usul undi tak percaya itu? Karena sebelum ini mereka kata mereka dah cukup nombor. Mereka dah ada sokongan. Mereka kata mereka lah paling hebat, terror. Jadi agak-agak boleh menangkah mereka, cukup nomborkah mereka? Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hasan Abdul Karim menegaskan bahawa Presiden PKR dan pengerusi Pakatan Harapan PH itu, Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang layak menjadi Perdana Menteri. Satu Malaysia sedang menyaksikan sebenarnya Anwar Ibrahim memang layak jadi Perdana Menteri. Lihat saja apa yang dia ubah, yang dia buat dalam pentadbiran negara. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Banding 22 tahun, banding dengan 33 bulan dan sebagainya. Baru 2 tahun Anwar Ibrahim memimpin negara ini. Sudah banyak perkara-perkara hebat yang telah ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim. Pencapaian-pencapaian luar biasa yang tak boleh dinafikan sama ada dalam negara maupun di luar negara. Tak boleh dinafikan sehingga majalah-majalah, artikel-artikel, bahkan orang-orang sedunia, pemimpin-pemimpin sedunia juga mengiktiraf Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kelantangan Anwar Ibrahim bersuara, siapa yang boleh lawan? Setakat ini nak lawan dengan pengerusi Perikatan Nasional, tak tahulah siapa lebih hebat lah kan.
Bab ada yang kata Muhyiddin ni dia bila berucap hanya PDF. Apabila berucap saya PDF. Jadi mungkin itulah yang mengalahkan beliau berbanding Anwar Ibrahim. Sehubungan itu, ahli parlimen lantang PKR itu mencabar ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional PN supaya mengemukakan usul tidak percaya terhadap kepimpinan Perdana Menteri pada sidang parlimen 3 Februari ini jika mereka berfikiran sebaliknya. Di Dewan Rakyat itu nanti adalah tempat yang wajar menentukan sama ada Anwar layak atau tidak layak menjadi Perdana Menteri. Jangan menyalak saja di media sosial, jangan menyalak saja di luar Dewan. Kata ahli Parlimen Hasan Abdul Karim ini, bawa di dalam Dewan. Di sana paling wajar. Jangan suruh orang letak jawatan, jangan suruh orang undur diri semata-mata. Karena itu perbuatan yang dayus dan agak pengecut. Saya harap cabaran ini, kata Hasan Abdul Karim, dijawab oleh Ketua Penerangan Bersatu, Tun Faisal Ismail Aziz dan pemimpin-pemimpin PN lainnya. Katanya dalam satu kenyataan, Hasan mengulas kenyataan Tun Faisal yang mengemukakan beberapa dalil dan mencabarnya untuk mengakui bahawa Anwar dan timbalannya Ahmad Zaid Hamidi bersama kepimpinan Kerajaan Campuran Pakatan Harapan Barisan Nasional BN tidak layak memerintah negara. Tun Faisal mendakwa kerajaan PHBN gagal menunaikan janji-janji pilihan raya, termasuk menurunkan kos sara hidup, menghapuskan tol dan melaksanakan reformasi institusi. Okeylah, kalaulah Anwar Ibrahim atau Pakatan Harapan BN ini turun, tumbang, agak-agak Perikatan Nasional bolehkah menurunkan kos sara hidup? Itu soalan paling mudah. Bolehkah Perikatan Nasional menurunkan kos sara hidup? Ada buktikah Perikatan Nasional mampu menurunkan kos sara hidup? Kerana dalam pemerintahan mereka sebelum ini sebagai Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional, macam mereka pun tak mampu menanganinya dengan baik. Anda masih ingat itu? Banyak perkara yang berlaku. Menghapuskan tol, itu pun tak pernah juga berlaku dalam Perikatan Nasional dan melaksanakan reformasi institusi. Dia juga menyifatkan pentadbiran Anwar lebih teruk berbanding kerajaan sebelumnya selain membangkitkan isu-isu seperti keputusan DNAA terhadap Zahid dan kegagalan kerajaan menangani kes kapal tempur pesisir LCS. Jadi sekarang nak tanyalah kan, pentadbiran yang sebelumnya yang dikatakan baik ini, apa yang baik berbanding Anwar? Tolong senaraikanlah. Apakah pentadbiran yang lalu, yang lebih baik yang disebut oleh Tun Faisal itu yang lebih baik daripada Anwar? Kalau dapat disenaraikan 10, itu pun kira baiklah. Macam tu. Menurut Tun Faisal lagi, bekas pembina UMNO UMNO itu turut mempersoalkan integriti kepimpinan Kerajaan Perpaduan dengan mendakwa mereka mengkhianati mandat rakyat dengan pelbagai kegagalan. Kenyataan ini menimbulkan reaksi daripada Hasan yang mempertahankan kelayakan Anwar sebagai Perdana Menteri. Menurut Tun Faisal, tindakan Hasan yang mempertahankan kerajaan PHBN hari ini sebagai tidak lagi rasional, terutamanya selepas dia dipanggil oleh lembaga disiplin PKR pada November tahun lalu. Mengulas lanjut, Hasan berkata dia menghormati pandangan Tun Faisal namun tetap berkeyakinan bahawa Anwar mampu menjadi Perdana Menteri yang baik dan akan berjaya membangunkan rakyat dan negara. Dia turut menolak tuduhan bahawa kritikan terhadap PN membawa maksud dirinya menganggap kepimpinan Kerajaan Perpaduan termasuk Anwar Ibrahim dan Zahid sebagai maksum. Saya hanya menyatakan mengapa pemimpin PN daripada Bersatu dan PAS tidak layak menjadi Perdana Menteri tanpa menyebut bahawa Anwar dan Zahid adalah pemimpin yang sempurna. Jelasnya, saya tidak ada menyatakan bahawa pemimpin kerajaan perpaduan sekarang, khususnya Anwar dan Zahid sebagai pemimpin yang putih bersih seperti malaikat ataupun maksum, katanya lagi. Malah, menurut Hasan, dia tidak pernah menarik balik atau memohon maaf atas kritikan yang dilemparkan terhadap Anwar dan Zahid yang dibuat secara terbuka di media sosial maupun di parlimen. Keputusan Lembaga Disiplin PKR untuk tidak mengambil tindakan terhadap saya menunjukkan saya bertanggungjawab atas apa yang saya nyatakan, katanya.
Justru katanya lagi, cabaran Tun Faisal supaya dirinya menilai sama ada Anwar dan Zahid layak memimpin negara ini tidak timbul. Kerana berkemungkinan dia akan terlibat dalam pertentangan kepentingan atau konflik of interest jika menilai pemimpin parti dan kerajaan sendiri. Tugas menilai layak atau tidak layak Ahmad Zahid Hamidi dan Anwar adalah terletak pada pihak parti pembangkang khususnya PN dan juga rakyat, katanya. Jika PN beranggapan Anwar tidak layak, mereka seharusnya menggunakan ruang parlimen untuk membuktikannya. Saya berharap cabaran ini dijawab oleh Tun Faisal dan pemimpin-pemimpin PN lainnya, kata Hasan. Tambahnya lagi, Dewan Rakyat adalah medan terbaik untuk memastikan ketelusan dan keadilan dalam menilai kelayakan pemimpin negara. Jadi jawapan kita tunggu dari Tun Faisal. Jumpa lagi. Bye-bye.